Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, sihat ke hari ni? Okey, saya harap semua sihat gembira. Okey, untuk hari ni, cikgu tak nak buang masa. Cikgu nak sambung dengan subtopik yang semalam 1.4. Penggunaan alat pengukur kejituan, kepresisan dan kepekaan peralat. So, untuk hari ni tengok penggunaan alat pengukur yang lebih jitu untuk mengukur panjang, menyukat jisim, menyukat masa dan menyukat suhu. Apa maksudnya jitu? Apa maksudnya jitu? Okey. Jitu adalah kebolehan sesuatu alat untuk menyukat atau mengukur sesuatu bacaan dengan lebih tepat. Okey, so hari ni kita tengok penggunaan alat tertentu untuk mengukur panjang, jisim, masa dan suhu. Okey, serta menyukat arus elektrik. Okey. Untuk mengukur panjang, alatan yang lebih jitu untuk mengukur panjang contohnya seperti angkut vernier dan tolok skru mikrometer. Okey, yang atas ini adalah tolok skru mikrometer, yang bawah ini merupakan angkut vernier. Okey, angkut vernier. Angkut vernier ni digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam atau kedalaman sesuatu objek. Contohnya saya ada shilling. Okey, saya ada sekeping duit shilling. Jadi saya nak ukur berapa diameter. Okey, so saya akan gunakan angkut vernier. Okey, ini kita panggil sebagai ini adalah rahang luar. Okey, atas ini adalah rahang dalam. Rahang luar ini adalah untuk menyukat diameter luar lah. Kalau rahang dalam ini contohnya saya nak sukat diameter bikar. Okey, jadi saya akan masukkan rahang ni, bukaan rahang itu supaya masuk ke dalam bikar. Okey, supaya kita dapat tengok apa diameter dalam bikar. Okey, bahagian terkecil bacaan angkut vernier ialah 0.01 cm ataupun bersamaan dengan 0.1 mm. Oleh itu, angkut vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris yang hanya dapat mengukur bacaan terkecil hingga 0.1 cm ataupun 1 mm. Jadi, angkut vernier ni dia dapat detect bacaan yang lebih tepat lagi berbanding dengan pembaris. Okey, ini contoh. Okey, untuk angkut vernier tadi saya dah terangkan ini merupakan rahang dalam, ini rahang luar, ini merupakan skala utama. Okey, skala utama. Ini bacaan. Okey, nak dapatkan bacaan skala utama sini ya. Okey, contoh. Tengok. Macam ni kita nak dapatkan bacaan. Okey, kita contoh ini adalah duit shilling saya. Okey, kemudian kita dah dapatkan dia punya rahang luar ni. So, mula kita nak dapatkan bacaan utama terlebih dahulu. Macam mana kita nak dapatkan bacaan utama? Kamu kena tengok ni. Okey, bila kosong pada skala vernier, garis kosong ni menghampiri atau berdiri ataupun dia tegak pada satu garis dengan skala utama. Okey, jadi kita ambil dia sebagai bacaan skala utama. Kalau sini adalah 3, 1, 2. So 3.2 cm. Okey, kemudian untuk dapatkan nilai bacaan skala vernier, macam mana kita nak tentukan? Okey, ingat ya. Kalau vernier, tadi skala mesti kosong ni, kosong vernier. Okey, berada dalam keadaan garis lurus atau menghampiri dengan skala utama. Tapi kalau skala vernier mesti segaris. Kamu mesti dapatkan bacaan yang segaris. Contohnya bacaan segaris antara skala utama dan skala vernier adalah pada 0.12, maksudnya berada pada 0.02 cm. Okey.
Itu cara bacaannya, dia dapatkan bacaan dia. Okey. 0.02 cm. Jadi, nak dapatkan bacaannya, kita tambahkan bacaan skala utama, tambahkan dengan bacaan skala vernier. Okey. So, kita akan dapat 3.22 cm. Ini adalah pengukuran objek bulat dengan menggunakan angkup vernier. Okey, tengok rajah ni pun kamu dah boleh faham sebenarnya cara-cara nak menggunakan, nak dapatkan pengiraan daripada angkup vernier. Okey, kita tengok yang seterusnya. Angkup vernier ni, ralat sistematik boleh berlaku pada angkup vernier disebabkan oleh pengukuran dan penggunaan menggunakan alat pengukuran yang kurang tepat. Contohnya, terdapat ralat sifar pada alat pengukur, ralat yang disebabkan oleh orang yang melakukan pengukuran ataupun faktor persekitaran. Maksudnya, contohlah alat tersebut dah sampai, okey, kita beli, tiba-tiba ada ralatnya. Okey, maksudnya contoh kita nak penimbang, beli penimbang tetapi skala penimbang tanpa dinaiki oleh sesiapa, okey, skalanya tak berada tepat pada kosong. Itu kita panggil sebagai ralat. Okey, ralat sistematik, ralat okey, disebabkan oleh alat pengukur tersebut. Okey, ataupun kalau ralat yang disebabkan oleh manusia, kita panggil sebagai ralat parallax. Ralat sifar boleh ditentukan apabila angkup vernier dirapatkan. Okey, semalam kita dah belajar tentang ralat kan? Okey, tengok ralat sifar positif, ralat sifar negatif. Okey, untuk menentukan ralat sifar positif, ralat sifar dibaca dari tanda kosong pada skala vernier. Okey, maksudnya bila tak ada apa-apa bahan yang barang yang kita nak ukur, sepatutnya okey, bila kita rapatkan angkup, rahang angkup, untuk skala utama dan skala vernier, okey, kosongnya akan berada pada satu garis. Sepatutnya satu garis. Okey, barulah tak ada ralat. Okey. Untuk menentukan ralat sifar negatif, ralat sifar dibaca daripada kosong. Okey, macam ni. Tengok yang kedua. Bila dah rapatkan tetapi kosongnya tak sekata, tak segaris. Jadi ada terdapat ralat sifar positif. Sebab apa? Skala vernier ni masuk ke dalam. Maksudnya dia ada bacaan. So kita tengok mana yang segaris pada skala vernier dan skala utama, kita akan dapat dia kata garis ketiga baca dari tanda kosong pada skala. So kita akan dapat ralat sifar positifnya adalah 0.03. Okey. Kalau ralat sifar negatif, okey, kosong skala vernier ni terlebih daripada kosong skala utama. Jadi, maksud kita kena tolak. Okey, garis ke-6 baca dari tanda 10 pada skala. So, ralat negatifnya adalah negatif 0.06. So, untuk mendapatkan bacaan sebenar, ralat sifar perlu diambil kira. Bacaan sebenar sama dengan bacaan angkup vernier tolak ralat sifar. Mudah saja sebenarnya. Okey. Nanti cikgu berikan latihan supaya kamu lebih jelas. Okey. Boleh setakat ni? Jom kita tengok alat seterusnya. Okey, ini merupakan tolok skru mikrometer. Okey. Ada dalam amal kita. Tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Ini khas untuk objek kecil. Okey, bahagian terkecil bacaan tolok skru mikrometer. Tengok bacaan dia sangat kecil. 0.001 cm ataupun 0.01 mm. Oleh itu, tolok skru mikrometer adalah lebih jitu berbanding angkup vernier dan pembaris. Sebab apa? Dia boleh baca. Okey, nilai bacaannya lebih kecil. Okey, boleh detect perubahan yang kecil tu, maksudnya tolok skru lebih jitu berbanding angkup vernier dan pembaris.
Okey, cara nak dapatkan bacaan daripada angkut vernier. Okey, skala vernier mengandungi 50 bahagian. Okey, ini merupakan skala utama. Okey, ini adalah skala utama. Okey, dan ini merupakan skala vernier. Ni skala vernier. Skala vernier ada 50 bahagian. Okey, satu sengatan skala vernier bernilai 0.01 milimeter. Jadi untuk tolak skru, bacaannya dalam unit milimeter. Okey, tengok skala utama. Skala utama dia ada di kosong. Okey, 0, 0.5, 1. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Ada nampak 4? Tak ada. So, skala utamanya berhenti kat sini. Jadi, kita ambil bacaan untuk skala utama adalah 3.50. Kemudian, barulah kita tengok pada skala vernier. Okey, skala vernier dia berhenti pada, ingat skala vernier ada 50 bahagian. So, dia berhenti pada 38. Ini 35 kan? 36, 37, 38. So, bermaksud nilainya adalah 0.38 milimeter. Jadi, untuk dapatkan bacaan tolak skru, bacaan skala utama tambah dengan bacaan skala vernier, kamu akan dapat 3.50 tambah 0.38. Kamu akan dapat 3.88 milimeter. Okey, ini merupakan bacaan. Macam mana kita nak dapatkan bacaan bagi tolak skru mikrometer? Okey, kedudukan mata pembaca perlu berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan parallax berlaku. Ini merupakan cara yang betul untuk mengambil bacaan. So, tengok matanya kat mana. Aras mata perlu tepat supaya dapatkan bacaan yang tepat. Okey, tolak skru, ralat. Saya skip dulu yang ni. Okey, angkut vernier digital dan tolak skru mikrometer digital dapat mengukur bacaan dengan lebih tepat dan jitu. Okey, untuk alatan digital, kebanyakannya dia boleh mengukur bacaan dengan lebih tepat dan jitu lah berbanding manual yang perlu kita tunggu dapatkan bacaan dan sebagainya. Okey, kemudian sambung. Tarik nafas sekejap. Hembus. Semua tarik nafas. Okey, hembus. Okey, untuk menyekat jisim. Ni alat penimbang kan? Penimbang digital. Okey, mengukur bacaan jisim dengan lebih tepat dan jitu. Ini alat adalah penimbang digital kan? Contoh kalau kita ke pasar. Letak ikan sekilo, kemudian ditunjuk. Bacaan dia 1 kg. Okey, jadi maksudnya kita perlu tunggu dulu dia punya cursor tu berhenti pada 1 kg baru boleh dapatkan bacaan. Itu kita dapatkan bacaan secara manual. Okey, untuk menyekat masa, jam randik digital lebih tepat daripada jam randik biasa kerana dapat mengukur masa sehingga 0.01 saat. Manakala jam randik biasa dapat mengukur masa sehingga 0.1 saat sahaja. Tengok ni, jam randik. Okey. Suhu. Termometer digital juga dapat memberikan bacaan suhu yang lebih tepat dan jitu kerana dapat menyukat hingga 0.1 darjah Celsius. Oleh itu, termometer digital digunakan di klinik-klinik kini. Okey. Untuk menyukat arus elektrik, ammeter digital memberikan bacaan arus elektrik dengan lebih tepat dan jitu kerana dapat menyukat arus hingga 0.01 ampere. Okey, ini merupakan ammeter digital Ralat. Ralat, ada ralat sistematik, ralat lawak.
Cuba perhatikan. Okey. Okey, tengok alat penimbang tu tak berada tepat pada kosong-kosong. Okey, ni tengok yang pertama. Ralat sistematik adalah ralat yang malar pada sesuatu alat pengukur yang diperoleh setiap kali pengukuran. Contohnya ralat sifar, alat pengukur yang tidak jitu. Okey, maksudnya belum ambil bacaan lagi, zero error. Maksudnya dia tak tepat-tepat dia punya jarum tu, pesongan jarum tu pada kosong. So, cara mengatasi, mengendalikan eksperimen dengan berhati-hati, ulang eksperimen dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Ralat rawak adalah ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Contohnya ralat parallax ataupun kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan ataupun salah cara mengambil bacaan. So, cara mengatasinya adalah mengurangkan ralat dengan mengambil bacaan ukuran untuk beberapa kali. Dan kita ambil nilai bacaan purata. Eksperimen tu kita ulang. Ambil bacaannya 2-3 kali biasanya untuk mendapatkan bacaan purata. Kemudian mengurangkan kesan ralat parallax, mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala alat pengukur. Ini maksudnya. Okey, ini cara yang betul lah. Okey. Nak ambil bacaan, matanya kena kat sini. Okey, matanya mesti tepat ke sini. Untuk dapatkan, kedudukan mata berdasarkan, dia mestilah berserenjang dengan kedudukan skala alat pengukur. Okey, membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Okey, apabila alat pengukur yang sesuai tidak dijumpai oleh seseorang saintis semasa menjalankan kajian atau penyiasatan saintifik, cara yang terbaik adalah membuat anggaran terlebih dahulu, barulah diikuti dengan penggunaan alat yang lebih tepat dan jitu. Okey, anggar-anggar dulu. Contoh saya nak beli ikan, nak beli ketam lah. Saya nak anggaran 2 kilo. Jadi, saya ambil dulu 4 ekor dan pergi timbang sebab saya anggap 4 ekor tu cukup untuk 2 kilo dan pergi timbang. Biasanya dia ada kurang sikit, ada terlebih sikit kan. Kalau macam saintis ni dia akan menggunakan, dia akan menyukat, menggunakan penggunaan alat yang lebih tepat dan jitu. Okey, membuat anggaran luas. Okey. Luas ialah besar suatu kawasan, unit SI luas adalah M kuasa 2, maksudnya panjang dan lebar. Untuk objek sekata, luas boleh digunakan menggunakan rumus. Contoh, luas segi 4 darab panjang darab lebar. Untuk objek tidak sekata, luas boleh dianggarkan menggunakan kaedah kertas graf. Contohnya, saya ada selai daun. Okey, daun adalah satu objek yang mempunyai luas yang tak sekata. Okey, ini tak sekata, betul? Tapi kita boleh buat anggaran, okey, jika keluasan, apa orang panggil? Keluasan daun ini, tengok contoh yang saya bulatkan ni, okey. Dia menghampiri luas satu kotak pada kertas graf. Okey, so kita boleh anggarkan dia adalah, luasnya adalah 1 cm per segi. Maksudnya 1/1. Luas kotak ni adalah 1 cm persegi. So, jika menghampiri lebih daripada separuh, kita boleh anggarkan ia keluasannya adalah 1 cm persegi. Ini adalah kita panggil sebagai membuat anggaran luas bagi objek yang tidak sekata. Kalau objek sekata tak ada masalah, kita boleh terus guna rumus panjang darab lebar. Okey, kemudian untuk membuat anggaran jisim. Okey, jika jisim bagi 100 helai kertas ialah 500 gram, maka jisim selai kertas dianggarkan adalah 5 gram. Sebab apa? 500 gram bahagikan dengan 100 helai kertas. So, kita anggarkan 1 helai kertas jisimnya adalah 5 gram. Okey, membuat anggaran isi padu. Okey, isi padu objek sekata dapat dikira menggunakan rumus. Manakala isi padu objek yang tak sekata, bentuknya tak sekata. Okey, contoh macam batu, tak sekata.
kita perlu menggunakan kaedah sesaran air. Okey, kaedah sesaran air. Kita tengok Kalau untuk objek sekata, rumus isi padu ialah isi padu sama dengan tinggi darab lebar darab panjang. So, ukuran untuk objek ini adalah 4 darab 4 darab 4 bersamaan dengan 64 cm padu. Okey, kalau tadi luas cm persegi, untuk isi padu adalah cm padu. Ini adalah untuk objek sekata. Okey, bagi objek tak sekata, kita tengok. Okey, saya dalam silinder, saya ada 15 cm padu air. Ini isi padu awal. So, saya nak ukur isi padu bagi sebiji batu. Okey, objek tidak sekata. Jadi, saya ikatkan batu tersebut. Kemudian, saya masukkan perlahan hingga tenggelam ke dalam bikar tersebut. So, isi padu akhir yang diperoleh adalah 23 cm padu. So, berapa isi padu objek yang tak sekata tu? Jadi, isi padu akhir tolak jumlah isi padu awal 23 cm padu tolak 15 cm padu, kita akan dapat nilainya adalah 8 cm padu. Maksudnya, objek tak sekata ni, batu ni, isi padunya adalah 8 cm padu. Kaedah ini kita panggil sebagai kaedah sesaran air. Okey. Sekarang kan terdapat pelbagai teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Okey. Menyukat tekanan darah menjadi begitu mudah sekarang dengan adanya monitor tekanan darah digital. Okey, saya rasa kebanyakan alat ni ada di rumah kan. Ada di setiap rumah sekarang. Kalau dulu perlukan ke hospital. Doktor picit balon dia baru tengok tekanan darah naik dan turun. Tapi sekarang dah ada yang monitor tekanan darah digital. Lebih memudahkan untuk merawat pesakit khasnya. Okey, dengan bantuan alat ini, pesakit yang mengalami masalah tekanan darah dapat mengetahui bacaan tekanan darah yang tepat dalam hanya beberapa saat tanpa perlukan ke klinik ataupun hospital. So, makin maju teknologi, semakin banyak kemudahan yang diperolehi. Okey. Okey, rasa itu saja untuk hari ini. Ini pun dah lama dah hari ini. Okey. Cuba baca. Okey. Sambil dengan saya explain, baca dan cuba fahamkan. Dia mudah saja. Okey. Saya harap saya pun boleh terangkan dengan baik. Okey, jadi untuk hari ini saya ada bekalkan kerja rumah. Okey, saya beri dalam bentuk helaian. So, tolong siapkan. Soalan yang saya berikan itu adalah dalam bentuk contoh soalan PT3. Okey, siapa yang ada printer, boleh berbuat demikian. Boleh print. Okey, dan lekat print, jawab latihan, lekatkan dalam buku. Okey, kalau yang tak ada, boleh salin dalam buku. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kerja rumah saya tadi kan. Siapkan latihan yang telah saya edarkan. So, itu saja untuk hari ini. Okey, thank you semua. See you next class. Assalamualaikum.